Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada pelajar tingkatan 1 tahun 2021 yang mengambil KAA, iaitu mengambil mata pelajaran kelas kemahiran Al-Quran KKQ. Baiklah anak-anak, Ustazah nak ulangkan lagi sekali. KKQ ada 5 bidang semua sekali. Pertama ialah ulum Quran, kedua ialah tajwidul Quran, ketiga ialah hafazan Al-Quran, keempat ialah qiraat Al-Quran, dan bidang yang kelima ialah bidang tarannum Al-Quran. Jadi secara rasminya hari ini PDPR kita akan kita mulakan dengan tajuk pertama bagi bidang ulumul Quran. Tajuk pertama kita yang akan kita pelajari pada kelas kali ini ialah Al-Quran. Okey, sebelum tu Ustazah ingin bacakan sedikit mukadimah Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui, Al-Quran merupakan sebuah kitab samawi yang menjadi panduan dan pegangan hidup umat Islam agar selamat dunia dan akhirat. Jadi anak-anak, kita kena kenal apa itu Al-Quran. Untuk keseterusnya, kita pergi kepada pengertian Al-Quran. Untuk kita kenal Al-Quran, kita kena memahami dan menghayati pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran dari sudut bahasa bermaksud bacaan ataupun qiraat. Bacaan bahasa Melayu, bahasa Arabnya qiraat. Okey? Apakah yang menyebabkan kita yakin dan pasti bahawa nama kitab suci yang kita baca untuk panduan keimanan itu namanya Al-Quran? Ya, Allah memang memanggil nama kitab suci tersebut dengan istilah Al-Quran. Dari mana kita nak tahu? Ada dalilnya dalam salah satu ayat Al-Quran pada surah Al-Qiyamah, ayat 17 dan 18. Dalilnya, Qala ta'ala, Inna alayna jam'ahu wa qur'anah, wa qur'anah. Ya, di sini sendiri Allah menyebut istilah kitab suci ini dengan nama Al-Quran. Ya, dan dalam ayat 18 Allah mengulang lagi istilah ini. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Nampak di sini Allah sebut dengan istilah Al-Quran? Ya. Jadi maksudnya sesungguhnya kamilah yang berkuasa mengumpulkan Al-Quran itu di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu. Oleh itu, apabila kami telah menyempurnakan bacaannya kepadamu dengan perantaraan Jibril, maka bacalah menurut bacaan itu. Jelas di sini bahawa Al-Quran Allah sebut dengan gelaran Al-Quran. Dan Allah memerintahkan Nabi mengikuti cara bacaan Al-Quran malaikat Jibril. Okey anak-anak, kita dah sentuh pengertian Al-Quran dari sudut bahasa. Kemudian kita pergi kepada pengertian Al-Quran dari sudut istilah. Okey, Al-Quran ialah, ini dia pengertian lengkap yang kamu kena ingat sampai kamu dewasa ya. Apa dia Al-Quran? Kalamullah yang bermukjizat yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril dalam bahasa Arab, ditulis dalam beberapa mushaf, bermula dari surah Al-Fatihah dan berakhir dengan surah An-Nas, dan diriwayatkan secara mutawatir serta membacanya adalah ibadah. Okey anak-anak, Ustazah nak bagi clue di sini. Cara nak mengingati pengertian Al-Quran dari sudut istilah, kamu kena ingat 8 poin. Ingat ya anak-anak, 8 poin. Okey, manakah poin-poinnya? Dengar Ustazah sebutkan dan catat nota. Poin yang pertama, kalamullah yang bermukjizat. Poin yang kedua, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Poin yang ketiga, perantaraan malaikat Jibril. Poin yang keempat, dalam bahasa Arab. Poin yang kelima, ditulis dalam beberapa mushaf. Poin yang keenam, bermula dari surah Al-Fatihah dan berakhir dengan surah An-Nas. Poin yang ketujuh, diriwayatkan secara mutawatir. Dan poin yang ke-8, membacanya adalah ibadah. Ustazah harap kamu telah pun mengambil catatan untuk menandakan apakah 8 isi penting bagi tajuk, bagi pengertian Al-Quran. Ustazah juga ingin sentuh tentang
kalamullah yang bermukjizat, iaitu berlemahkan. Apa maksud bermukjizat anak-anak? Ya, maksud mukjizat ialah melemahkan. Kerana sebenarnya fungsi Al-Quran itu sendiri, ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu berfungsi untuk melemahkan musuh Islam. Contohnya, melemahkan atau mematahkan hujah orientalis barat yang mengecam Islam. Jawapan kepada kecaman-kecaman orang kafir boleh kita cari di dalam Al-Quran. Contoh yang kedua, seperti apabila kita membaca Al-Quran untuk mengalihkan gangguan syaitan. Kerana syaitan akan lemah apabila dibacakan Al-Quran kepadanya. Itulah yang dimaksudkan kalamullah yang bermukjizat, iaitu kalamullah yang melemahkan musuh. Okey, Ustazah nak sentuh kepada subtopik kita yang kedua hari ini, iaitu nama-nama lain bagi Al-Quran. Okey, Ustazah baca sekali lalu dahulu sebelum Ustazah terangkan. Okey, Al-Quran disebut juga dengan istilah-istilah lain, iaitu Al-Kitab. Selain itu, Al-Furqan. Seterusnya, Al-Zikru. Dan nama lain bagi Al-Quran ialah At-Tanzil. Okey, Ustazah ulang lagi sekali. Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Zikru dan At-Tanzil. Okey, Ustazah akan terangkan satu per satu. Okey, tadi kita dah bincang di mana Allah panggil kitab mulianya dengan Al-Quran. Ada dalam dalil pengertian tadi. Dan di dalam surah Al-Isra ayat 9 ada juga dalil Allah memanggil kitab mulianya ini dengan Al-Quran, iaitu Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada agama yang lurus. Jadi, nampak di sini Allah menggunakan istilah Al-Quran untuk merujuk kitab sucinya. Okey, jadi kita pergi kepada sebabnya. Kenapa dinamakan Al-Quran? Kerana dibaca dengan lisan. Dan kamu tahu kan, Al-Quran adalah kalam yang dibacakan dan dihafaz di dalam dada. Ya? Sebab tu dipanggil bacaan, iaitu Al-Quran. Okey, mari kita tengok nama Al-Quran yang kedua, Al-Kitab. Di mana Allah guna perkataan Al-Kitab untuk merujuk Al-Quran? Ya, salah satu dalilnya ada pada surah Al-Baqarah ayat 2, iaitu Zalikal kitabu la raiba fih. Inilah kitab panduan yang tidak ada keraguan padanya. Okey? Okey, seterusnya yang ketiga, Al-Furqan. Apa maksud Al-Furqan? Pembeza antara yang benar dan yang batil. Di mana Allah guna istilah Al-Furqan untuk merujuk Al-Quran? Ada dalam surah Al-Furqan ayat 1. Ustazah bacakan dalilnya. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Nampak ni anak-anak? Allah menggunakan istilah Al-Furqan untuk merujuk Al-Quran. Yang keempat, Al-Zikru, peringatan. Dalilnya pada surah Al-Hijr ayat 9, Allah menggunakan istilah Al-Zikru pada Qala Ta'ala, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nampak ni? Sesungguhnya kami menurunkan Az-Zikra, iaitu Al-Quran, iaitu peringatan, dan kamilah yang memelihara dan menjaga Al-Quran itu. Dan nama Al-Quran yang terakhir, At-Tanzil. Apa maksud At-Tanzil? Yang diturunkan. Di mana Allah menggunakan istilah At-Tanzil untuk merujuk Al-Quran? Pada surah Asy-Syu'ara ayat 192. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Quran yang di antara isi-isinya kisah-kisah itu adalah diturunkan oleh Allah Tuhan sekalian alam. Diturunkan bermaksud maksud At-Tanzil. Baiklah anak-anak, Ustazah sudah selesai sampai di sini. Ustazah harap kamu dapat memahami dengan jelas akan pengertian Al-Quran dan nama-nama lain bagi Al-Quran. Ustazah akan hantar tugasan dan pastikan kamu laksanakan tugasan kamu dengan baik. Sekian dulu untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.